Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot Matematik tingkatan 3 KSSM. Bab yang kelima, Nisbah Trigonometri bersama Cikgu Hanim. Hai semua. Baiklah pelajar, hari ini kita masih lagi dalam subtopik 5.1 Sinus, Kosinus dan Tangent bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Dan dengan satu standard pembelajaran, 5.1.2 membuat dan menentusahkan konjektor tentang hubungan antara sudut tirus dan nisbah sisi segitiga bersudut tegak dan seterusnya mentakrifkan sinus, kosinus dan tangent. Apakah hubungan antara sudut tirus sisi segitiga bersudut tegak? Okey, daripada sisi-sisi tersebut, kita boleh dapat nisbah trigonometri. Okey, apakah trigonometri? Trigonometri ini merupakan bahasa daripada Yunani yang bermaksud trigonon, tiga sudut, dan metron yang bermaksud mengukur. Jadi, kita nak mengukur tiga sudut. Jadi, kita ada tiga nama. Yang pertama, sinus. Okey, sin. Kita ringkaskan menjadi sin, iaitu sisi bertentangan bahagi hipotenus. Yang kedua, kosinus, iaitu cos, sisi bersebelahan bahagi hipotenus. Dan tangent, iaitu tan, sisi bertentangan bahagi sisi bersebelahan. Jadi, kepada semua pelajar, ketiga-tiga sin, cos dan juga tan ni kamu perlu hafal supaya mudah untuk kita menentukan sudut bagi ketiga-tiganya. Alright, jadi cikgu ada cadanganlah ataupun idea bagaimana untuk kamu menghafal sudut-sudut ini. Jadi untuk sin ni cikgu akan ambil S ini, sin S. Bertentangan cikgu akan ambil T dan hipotenus kita akan ambil H. Okey, untuk kosinus cikgu ambil huruf K di depan. Okey, bersebelahan cikgu akan ambil S dan hipotenus cikgu akan ambil H. Dan tangent T. Okey, kemudian bertentangan cikgu akan ambil T juga. Dan bersebelahan cikgu akan ambil S. Jadi ini memang daripada hafalan cikgu masa sekolah lagi ya. Okey, manalah tahu ianya juga mudah untuk kamu hafal. Okey, yang pertama sekali adalah S sama dengan T per H. Jadi cikgu punya hafalan adalah saya takut hantu. Okey, di mana S kita merupakan sin, T kita adalah tentang dan H kita adalah hipotenus. Okey, saya takut hantu. Kemudian cos pula. K S per H. Jadi, K ini kalau S saya hantu. Okey, sama juga macam tadi. K ini adalah untuk cos, S kita adalah untuk sebelah dan H kita adalah untuk hipotenus. Dan T S. Tak takut sangat. Okey. Jadi T ini yang pertama ini adalah untuk tan, T yang kedua adalah untuk tentang dan S yang seterusnya adalah untuk sebelah. Jadi inilah cara bagaimana kita mudah untuk menghafal nisbah trigonometri. Baiklah, untuk contoh yang pertama, di sini ada sebuah segitiga bersudut tegak PQR dan kita perlu menentukan sin X, cos X, tan X, sin Y, cos Y dan juga tan Y. Jadi apa yang pertama sekali kamu perlu tahu, kita perlu melabel dahulu sisi-sisinya iaitu hipotenus. Okey, dan cikgu akan labelkan dia sebagai H sahaja. Kemudian kita akan labelkan sisi bertentangan. Okey, iaitu T. Dan sisi bersebelahan, cikgu akan tulis sebelah. Okay, kita short formkan sahaja supaya kita mudahlah, tak tulis panjang-panjang dan tak buang masa. Okay, yang pertama sekali hipotenus. Hipotenus adalah sisi yang bertentangan dengan sudut 90
darjah. Jadi cikgu buat macam yang sebelum ini. Anak panah daripada sudut 90 ke sisi yang bertentangan iaitu pada sisi PR dan cikgu label dia sebagai H. Jadi untuk yang pertama ni cikgu akan gunakan sudut X dahulu. Jadi sudut X di manakah sisi bertentangan? Sisi bertentangannya adalah di sini iaitu pada garis QR. Jadi pada sini kita akan labelkan dia sebagai T dan satu lagi akan jadi S. Okey, bila kita dah tahu tentang ketiga-tiga sisi, mudahlah untuk kita menulis sin, cos dan juga tan. Okey, jadi sin tadi cikgu dah ajarkan. Sin saya takut hantu. Jadi tentang, okey, S kita sin X. Okey, tentang kita adalah QR, garis QR. Jadi kita tulis QR per hypotenuse. Hypotenuse kita adalah PR. Macam tu je. Okey, cos X pula. Okey, cos X kalau saya hantu. Alright, so K cos tadi, S kita adalah sebelah. Mana sebelah? Okey, S kita iaitu PQ per hypotenuse kita adalah PR. Dan tan kita tadi adalah tak takut sangat. Jadi tentang persebelah. Jadi tan kita tentang kita adalah QR dan sebelah kita adalah PQ. Macam tu. Alright, sekarang ni kita lihat pula pada sudut Y. Okey, pada sudut Y, kita punya hypotenuse masih lagi sama. Sekarang ni untuk Y, kita tengok bertentangan dengan dia. Jadi Y kita bertentangan dia adalah pada garis PQ. Jadi cikgu akan gunakan huruf warna yang lain. Cikgu letakkan T, bulatkan macam tu supaya tak terkeliru lah. Dan satu lagi S kat situ. Okey, jadi sama sahaja, masih gunakan rumus yang sama. Sin adalah tentang per hypotenuse. Jadi tentang kita di sinilah. Okey, jadi PQ. Jadi kita akan tulis kita punya sin Y adalah PQ. Hypotenuse kita masih lagi PR. Alright. Cos Y. Cos. Kalau saya hantu sebelah. Sebelah kita di sini sekarang iaitu QR. Jadi kita akan tulis cos Y QR per hypotenuse. Hypotenuse kita adalah PR. Dan tan Y adalah tentang persebelah. Tentang persebelah. Jadi tentang kita adalah PQ dan sebelah kita adalah QR. Okey, dituliskan sahaja. PQ kita adalah tentang dan sebelah kita adalah QR. Okey. Alright, kita lihat contoh yang kedua, segitiga DEF di mana kita ada sudut X dan juga Y dan kita perlu mencari sin, cos dan juga tan. Okey, kali ini kita tulis dahulu dia punya rumus iaitu saya takut hantu kalau saya hantu tak takut sangat. Kena ingat macam itulah, senang kan? Ada juga cara-cara yang lain. Mungkin kamu boleh reka yang baru yang lebih mudah untuk kamu ingat. Tak ada masalah. Alright. Jadi sekarang sama macam tadi. Kita perlu labelkan dahulu di manakah sisi hypotenuse, sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan. Okey, pada ini kita nampak bertentangan dengan dia adalah H, hypotenuse kita. Kemudian kita nak buat untuk X dahulu. Jadi bertentangan dengan X kita adalah pada garis EF ini. Jadi cikgu akan letak dia sebagai T. Dan satu lagi akan jadi S. Jadi untuk sin X kita, kita tahu tadi tentang per hypotenuse. Jadi EF per dengan hypotenuse iaitu DF. Cos X pula. Cos X adalah sebelah iaitu DE. Bahagi dengan hypotenuse kita iaitu DF. Dan yang terakhir tan, T kita adalah EF. Bahagi dengan sebelah kita adalah DE. Kan mudah macam tu. Alright, kita lihat pula untuk sudut pada Y.
Okey, cikgu warnakan warna merah. Jadi yang bertentangan, sisi bertentangan dia dah jadi dekat DE. Jadi cikgu tuliskan T macam tu, kita nampak beza. Dan sebelah kita pada EF. Alright. So, hipotenus masih lagi sama. Jadi, untuk sin Y tentang bahagi hipotenus. Jadi, DE bahagi hipotenus iaitu DF. Kemudian, cos Y pula adalah sebelah. Sebelah kita adalah EF bahagi dengan hipotenus kita iaitu DF. Dan tan Y iaitu tentang bahagi sebelah. Tentang kita adalah EF bahagi dengan sebelah kita adalah DE. Jadi, mudah sahaja kan bila kita dah faham dan kita dah ingat tentang nisbah trigonometri ini. Cikgu harap kamu faham dan jelas tentang bagaimana untuk menentukan sisi-sisi dalam sudut segitiga bersudut tegak. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi seterusnya. Assalamualaikum. Bye.